Vivian Wong Si Yi, Yang Berhormat Sandakan. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Soalan sandakan nombor 8. Menteri Kerja Raya untuk menjawab. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat yang bertanya. Untuk makluman ahli Yang Berhormat Sandakan, jalan persetujuan utama dari Bandar Sandakan ke Persimpangan Batu 32, laluan 22 Jalan Kota Kinabalu, Sandakan adalah dalam anggaran 56 km. Dan jalan persetujuan bagi kawasan di luar bandar Sandakan adalah dalam anggaran 41 km dalam jajaran ini dan disenggara oleh Syarikat Konsesi Jalan Persetujuan Negeri Sabah dan dipantau oleh JKR Sabah. Dan bagi jalan-jalan luar bandar selain jalan persetujuan seperti jalan negeri atau jalan kampung adalah di bawah tanggungjawab Kerajaan Negeri Sabah. Kerja-kerja penyelenggaraan yang dilaksanakan dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu kerja penyelenggaraan rutin, kerja penyelenggaraan berkala dan kerja kecemasan. Untuk makluman ahli Yang Berhormat Sandakan, pada tahun 2024 ini, peruntukan yang diluluskan oleh Kementerian Kewangan adalah sebanyak 81 juta ringgit di bawah P27 dan 50 juta ringgit untuk program penyelenggaraan berkala di bawah kontraktor G1 ke G4 serta peruntukan tambahan sebanyak 90 juta ringgit yang telah membantu menyelesaikan backlog penyelenggaraan berkala pavement dan bukan pavement di Jalan Persetujuan Negeri Sabah. Sebanyak 44.6 juta ringgit telah diperuntukkan bagi menyenggara jalan persetujuan di daerah Sandakan dengan 24 bilangan arahan kerja ataupun AK pada tahun 2024 ini. Secara keseluruhannya, daerah Sandakan telah mendapat peruntukan yang munasabah. Ya? Bagi banyak lokasi-lokasi kritikal di laluan utama di Bandar Sandakan khususnya dan dari Persimpangan Batu 32 ke Bandar Sandakan dapat dibaiki melalui pelaksanaan kerja berkala pavement dan berkala bukan pavement. Kementerian ini melalui JKR Sabah akan sentiasa memastikan pemantauan penyelenggaraan jalan persetujuan dilaksanakan tidak sahaja tertumpu di dalam Bandar Sandakan tetapi jalan utama ke Bandar Sandakan juga akan diberi perhatian agar keadaan jalan raya berada dalam keadaan selamat dan selesa untuk pengguna jalan persetujuan. Jadi untuk bahagian B soalan tadi, untuk makluman ahli Yang Berhormat, pada tahun 2023, peruntukan yang telah dibelanjakan untuk membaiki lampu jalan di daerah Sandakan adalah sebanyak RM300,000 dan meningkat kepada 1.6 juta ringgit untuk tahun 2024 ini. Jauh peningkatan dari 2023 ke 2024. Dan secara keseluruhannya pada tahun ini, permohonan peruntukan dari JKR Sabah bagi penyelenggaraan lampu jalan dan lampu isyarat adalah sebanyak 9.7 juta ringgit. Dan kementerian ini telah meluluskan keseluruhan permohonan tersebut secara berfasah. Untuk makluman ahli Yang Berhormat dan serta ahli Dewan yang lain yang selain dari isu peruntukan yang terhad, terdapat faktor lain yang menjadi cabaran dalam menangani isu kerosakan jalan ataupun lampu jalan iaitu disebabkan oleh masalah vandalisme, kecurian kabel lampu jalan dan kerosakan akibat dilanggar. Penyelenggaraan dan penambahbaikan lampu-lampu jalan ini akan terus dilaksanakan secara berperingkat bergantung kepada kesetiaan peruntukan semasa kerajaan. Dan peruntukan akan dipohon dari semasa ke semasa agar dapat menjamin keselamatan dan keselesaan pengguna jalan raya di Sabah khususnya. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Sandakan.
Terima kasih atas jawapan yang begitu teliti daripada Yang Bermenteri. Soalan tambahan sandakan adalah bilakah kementerian akan melaksanakan kerja-kerja menaik taraf dari jalan 1 hala ke jalan 2 hala daripada Batu 16 hingga Batu 32 Sandakan. Oleh kerana ini merupakan hanya satu-satunya laluan untuk masuk jalan darat untuk masuk ke Sandakan yang menyebabkan kesesakan jalan raya yang sangat padat setiap hari, dan bolehkah saya dapatkan daripada purata ataupun statistik daripada pihak kementerian berkaitan dengan purata kenderaan yang menggunakan jalan tersebut dengan pecahan kenderaan berat serta kecil, kerana jalan 1 hala ini telah menyebabkan kesesakan yang sangat teruk dari tahun ke tahun, dan saya mohon dapatkan pendapat daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri untuk jawapan. Tuan Yang Di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, jalan yang dimaksudkan adalah laluan Persatuan 22 Ranau ke Sandakan. Okey. Baik. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, kementerian ini telah mengangkat permohonan membina jalan libaran bypass fasa 1 hingga fasa 3 dari persimpangan Batu 32 ke persimpangan Jalan Gum-Gum Sandakan Sabah pada Rolling Plan 5 dan RP5 dan rancangan Malaysia ke-12 untuk kelulusan agensi pusat. Jadi kos projek ini dianggarkan sebanyak 460 juta ringgit, melibatkan skop seperti membina jalan baharu, jalan berkembar 4 lorong 2 hala K22 sepanjang 117.6 km dengan piawaian R5. Jadi menaik taraf jalan tunggal 2 lorong T11 kepada jalan berkembar lorong 2 hala K22 sepanjang 5 km dengan piawaian R5 juga. Dan juga membina sebuah jambatan baharu sepanjang 120 meter. Yang ini fasa kedua lah. Dan pengambilan tanah dan pempasan bangunan dan struktur, pengalihan utiliti, kerja-kerja reka bentuk, pemasangan lampu jalan dan perabot jalan dan sistem saliran. Ini keseluruhannya. Jadi Yang Berhormat, untuk makluman Yang Berhormat, berdasarkan data terkini daripada stesen bancian lalu lintas di laluan berkenaan yang terletak 22 km dari pusat bandar Sandakan, mendapati tahap perkhidmatan jalan level of service LOS berada dalam tahap LOS F, iaitu aliran trafik dengan kesesakan yang teruk. Jadi ini berkenaan dengan senangan projek libaran bypass fasa 4 lah. Jadi data dari stesen bancian lalu lintas bagi mendapati bilangan kenderaan adalah sebanyak 18,851 bilangan kenderaan bagi 16 jam trafik, 16 jam bukan jam, 16 jam trafik untuk sehari. Bilangan tersebut terbahagi kepada 57.5% kereta dan teksi sebanyak 10,847 bilangan atau 27.7%, van dan kenderaan utiliti sebanyak 5,225 bilangan atau 5.8% je, dan lori sederhana sebanyak 1,093 bilangan dan 5.2% lori berat sebanyak 975 bilangan dan 0.3% itu bas sebanyak 55 bilangan dan 3.5% motosikal sebanyak 656 bilangan. Jadi sehubungan dengan itu, kementerian ini berharaplah apabila projek ini disiapkan nanti akan dapat memberikan keselesaan serta meningkatkan taraf keselamatan dan keselesaan pengguna jalan raya di sekitar jadi Sandakan ini terutamanya. Sekian, terima kasih. Berikutnya saya mempersilakan Yang Berhormat Kolekrai.